Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung SKPMG 2 untuk aspek 4.5 iaitu guru sebagai penilai. Okey. Sebenarnya kalau kita mau bercerita tentang guru sebagai penilai, tanpa disedari rakan-rakan guru sebenarnya telah melaksanakan berbagai cara penilaian, berbagai pentaksiran di dalam kelas. Cuma kita kurang menyedari ataupun memang ada yang telah menyedari. Jadi dalam aspek 4.5 guru sebagai penilai ini kita ada 5 bahagian, 5 tindakan yang harus kita kuasai. Iaitu yang pertama menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PDPC, menjalankan aktiviti pemulihan atau pengkayaan, memberi latihan atau tugasan berkaitan pelajaran, membuat refleksi PDPC, menyemak atau menilai hasil kerja, latihan dan tugasan, ataupun pembentangan dan sebagainya. Itu semua adalah pentaksiran sebenarnya. Drama, bercerita, itu boleh dijadikan sebagai pentaksiran. Kita ada somatif, formatif. Okey, jadi itu nanti akan saya detailkan lagi selepas ini. Okey, jadi kalau berlakunya pentaksiran di dalam kelas, maka kita sebagai guru sepatutnya berhak untuk mendapat tindakan satu. Okay? Dan ada lagi satu perkara yang harus kita ambil kira mengenai penyemakan hasil kerja. Sejauh mana rakan-rakan ataupun kita menyemak hasil kerja murid secara konsisten. Okay. Jadi mari kita tengok tahap kualiti. Okay. Yang pertama, adakah kita atau rakan guru kita membuat penilaian berdasarkan objektif pengajaran. Okey. Yang kedua, adakah mengikuti ketetapan dan arahan pelaksanaan pentaksiran yang berkuasa? Adakah secara menyeluruh meliputi semua murid atau secara berterusan dan konsisten dan segera? Maksudnya keempat-empat ni mesti berlaku di dalam PDPC dan di situlah menampakkan pedagogi kita kualitinya nilainya tinggi. Ya, nilainya tinggi. Okey, kita teruskan ya kepada penerangan. Okey. Seterusnya, kita untuk penjelasan yang pertama. Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Melaksanakan pentaksiran berdasarkan pemerhatian, lisan, bacaan, penulisan, penyoalan, persembahan, projek mengenal pasti indikator pentaksiran yang hendak dinilai, melaksanakan pentaksiran mengikut aras keupayaan murid secara individu ataupun kumpulan. Maksudnya pentaksiran di berbagai-bagai cara boleh digunakan. Okey, kita terus pergi yang ketujuh dulu, iaitu menyemak menilai hasil kerja. Okey, jadi sebagai ketua panitia contohnya ya, okey, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang ketua panitia? Kita mungkin boleh membantu rakan-rakan di bawah pimpinan kita, bimbingan kita agar boleh menyemak latihan itu secara konsisten. Jadi kerana itu di dalam tugasan sebagai ketua panitia, kita seharusnya menyemak buku yang telah disemak oleh rakan-rakan guru kita. Okay? Bukan tujuan kita untuk mencari kesilapan atau kesalahan, tetapi supaya kita semakin maksudnya kita boleh menambah baik dan kita sendiri pun sebagai seorang ketua panitia boleh belajar dari apa yang rakan-rakan kita lakukan. Contoh macam saya, pengalaman saya sebagai seorang guru kanan bidang dan ketua panitia sebelum ini, saya boleh nampak hebatnya rakan-rakan di bawah bimbingan saya menanda kerja murid. Macam saya sangat kagum. Ada di antaranya menanda yang memang sangat excellent. Maksudnya saya pun tidak mampu untuk mengalahkan ahli panitia saya sendiri. Jadi di situ saya nampak bahawa saya sendiri sebagai seorang guru kanan bidang atau ketua panitia harus berusaha lebih gigih untuk meningkatkan kualiti penyemakan hasil kerja murid. Okey. Kita teruskan kepada bahagian yang kedua, menjalankan aktiviti pemulihan atau pengkayaan. Sebenarnya pentaksiran itu juga berlakunya pemulihan dan pengkayaan, di mana kita akan mengenal pasti murid yang terlibat dalam masalah pembelajaran, kita akan merancang tindakan dan mungkin kita akan mengajar semula, mungkin kita akan memberikan latihan itu diturunkan lagi aras agar murid boleh menyelesaikan tugasan yang kita berikan. Okey?
Dan di situ juga boleh membuatkan kita lebih berkreativiti untuk mengubah strategi pembelajaran berdasarkan respon yang proaktif daripada murid. Okey, ini adalah contoh pentaksiran yang telah dilakukan di dalam kelas. Kita biasa memberikan latihan, tapi sejauh mana latihan itu memberikan impak kepada murid itu? Adakah kita hanya memberi latihan sekadar latihan? So, itu beza bila guru membuat perancangan yang teliti sebelum masuk ke kelas, hasilnya sangat berbeza berbanding guru yang tidak membuat perancangan dengan teliti. Dan zaman sekarang sebenarnya guru lebih bekerja banyak di luar kelas. Maksudnya sebelum masuk ke kelas tu, itulah masa dia bekerja keras, memikirkan bagaimana, apa latihan yang harus diberikan, apa aktiviti, tetapi sampai masuk ke dalam kelas, kita tinggal melaksanakan. Kita hanya sebagai pesi, kita hanya sebagai pembimbing, kita hanya sebagai penilai, kita hanya sebagai pendorong minda, pendorong emosi. Ya, itu semua telah kita bincangkan sebelum ini ya. Okey, jadi di dalam pentaksiran biasa yang kita biasa kita gunakan iaitu formatif. Formatif ini selalunya kita akan buat secara berterusan. Pengalaman saya sendiri, setiap kali masuk ke kelas memang saya akan buat pentaksiran formatif. Dan sumatif itu adalah peperiksaan ujian, peperiksaan akhir tahun. Itu yang dikatakan sebagai sumatif. Okey, dan kita ada lagi pentaksiran yang pembentangan, itu pun pentaksiran drama, kuis, itu semua adalah pentaksiran. Dan seterusnya memberi latihan tugas yang berkaitan pelajaran. Jadi menyediakan latihan itu berdasarkan keupayaan murid di dalam kelas. Kalau sekiranya pada hari kita masuk itu, latihan yang kita berikan itu, murid tidak boleh menjawab. Maksudnya, apa yang kita beri itu tidak sesuai dengan aras murid di dalam kelas itu. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita menurunkan aras lagi agar murid boleh memahami dan menyelesaikan tugasan yang kita berikan. Okey. Seterusnya, membuat refleksi PDPC, maksudnya membuat penilaian sendiri terhadap aktiviti pembelajaran dan sejauh mana murid mencapai. Okey, contoh macam mana kita buat refleksi, macam-macam. Contohnya, mungkin kita boleh nampak daripada hasil latihan yang mereka telah siapkan. Saya pernah juga membuat refleksi dengan cara menggunakan traffic light. Contohnya maksudnya, pada hari tersebut, selepas sahaja saya mengajar satu tajuk, saya akan tanya, kuning ke merah ke hijau. Jadi dari situ saya akan tahu sejauh mana kepahaman murid. Jadi bila saya tahu kepahaman murid sejauh mana, maksudnya bila saya masuk kelas lagi besok, sekiranya masih separuh daripada yang masih lemah, maksudnya saya akan cuba lagi menurunkan aras latihan tapi masih di tajuk yang sama. Kerana kalau kita terus bergerak ke tajuk yang lain sedangkan murid masih belum menguasai tajuk sebelum ini, saya rasa tidak berbaloi untuk kita meneruskan yang di hadapan. Okay? Jadi sebagai seorang guru ni memang kita harus bertabahlah. Okay? Dan ini adalah contoh-contoh pentaksiran yang boleh kita jadikan pentaksiran aktiviti berkumpulan. Ini semua boleh dijadikan sebagai pentaksiran. Okay? Dan inilah yang dikatakan bagaimana kita menyemak hasil kerja dengan kemas. Dan saya sendiri sebenarnya sebelum berpindah ke sini, SIC Plus pada tahun 2019, bulan 2 dan 3 itu saya telah membuat sedikit intervensi terhadap diri saya sendiri. Bagaimana saya ingin menyemak kerja hasil murid dengan lebih berstruktur, lebih berkualiti dan memberikan ganjaran kepada murid. Okey, ganjaran tu ada sebelum ni kan, tapi di sini saya ingin menambah bahawa jika sebelum ni ganjaran yang saya lakukan lebih kepada berkumpulan, tetapi bagaimana kita mau melibatkan secara individu, maka setiap buku latihan murid itu ada diberikan kad ganjaran. Jadi kita boleh berikan apa saja di situ, mungkin stiker dan sebagainya lah. Okey, seterusnya. Okey, pentaksiran secara berkumpulan, secara kebat, secara pembentangan individu. Okey, ini pentaksiran-pentaksiran yang boleh berlaku di dalam kelas, projek mudah, permainan, kuis, main peranan, bercerita. Inilah PBD ya untuk di tahap 1. Tapi untuk bidang di bawah ilmu teknik dan vocational, kita hanya ada di tahap 2 saja untuk sekolah rendah dan kita ada di sekolah menengah lah.
Okey, jadi kita sebenarnya tidak sebenarnya PBD ni ya telah lama diperkenalkan. Cuma sejauh mana kita sebagai guru menguatkuasakan PBD itu sendiri di dalam kelas. Tingkatan 4 ada PBD sepatutnya. Darjah 5, darjah 6. Tapi ke mana PBD itu? Adakah sekadar kita menulis, mengisi markah? Jadi kita boleh bermuhasabah diri kita sendiri. Okey, seterusnya. Okey. Okey, mungkin video ini tidak ada suara. Jadi ini adalah contoh pentaksiran dari segi pembentangan. Maksudnya kita boleh menilai dari segi pembentangan yang telah dilakukan oleh murid. Dan di sini juga aktiviti berkumpulan. Di sini diorang kena menyelesaikan soalan kebat. Jadi selalunya mungkin soalan kebat ni sukar untuk diselesaikan oleh secara individu. Jadi jangan kita tinggalkan kebat langsung, apa kata kita beri kebat kepada secara berkumpulan agar sekurang-kurangnya yang lemah boleh melihat soalan kebat dan maksudnya bersama-sama menyelesaikan soalan kebat tersebut. Jadi kita jadikan kebiasaan agar bila dorang atau anak-anak kita nampak soalan kebat, mereka tidak ada masalah. Jadi saya rasa bahagian ini sangat menarik kerana kita buat, tapi sejauh mana, setinggi mana tahap yang kita buat di dalam kelas. Okay, jadi untuk ini, cukup setakat ini. Jika ada soalan, bolehlah bertanya kepada saya. Ya, terima kasih.